الحمد لله الحمد لله القائل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا صدق الله العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها المسلمون أوصيكم وإياي بتقوى الله. فقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwa nilai ketakwaan manusia berubah-ubah berdasarkan amalan kita. Justru marilah kita bersama-sama meningkatkan nilai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan apa jua yang dilarangnya. Mudah-mudahan berkat daripadanya kita dikurniakan ganjaran kejayaan sama ada di dunia yang fana ini maupun di akhirat nanti. Pada hari Jumat ini khatib akan menyampaikan khutbah yang bertajuk Dilema Hutang, Lunaskan atau Lepas Tangan. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, laporan keluaran dalam negeri Kasar KDNK pada Desember 2024 menjelaskan jumlah hutang isi rumah telah mencapai 1.63 triliun bersamaan 84.2%. Kadar hutang yang tinggi bagi satu-satu isi rumah ini terjadi sudah pasti dengan tujuan yang berbeza. Ada yang berhutang karena ingin mendapatkan tempat berteduh yang selesa, ada yang berhutang karena perlu kendaraan bagi memudahkan pergerakan mencari nafkah keluarga. Demikian juga ada yang berhutang dan mengejar kemegahan dunia dengan tayangan produk mewah lagi berjenama. Hakikatnya berhutang demi kelangsungan hidup adalah diharuskan dalam Islam. Namun janganlah sampai berhutang semata-mata demi mengejar gaya hidup yang megah di mata, namun realitinya resah di jiwa. Hal ini karena hutang itu adalah suatu tanggung jawab yang berat di sisi Islam, sehingga kan mereka yang berhutang dianjurkan untuk mencatatkan hutang tersebut sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 282 yang khatib bacakan di awal khutbah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu wal yaktubu bainakum katibun bil adl wa la ya'ba katibun ay yaktuba kama 'allamahu Allah falyaktub wal yamlil alladhi 'alayhi al-haqq wal yattaqillaha rabbahu wa la yabkhas minhu syai'a. Shadaqallahu azim. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu menjalankan sesuatu urusan dengan hutang piutang yang diberi tempo hingga ke suatu masa yang tertentu, maka hendaklah kamu menulis hutang dan masa bayarannya
itu, dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menulisnya dengan adil yang benar, dan janganlah seseorang penulis enggan menulis sebagaimana Allah telah mengajarkannya. Oleh itu hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu merencanakan, yaitu isi surat hutang itu dengan jelas, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah, yaitu Tuhannya, dan janganlah ia mengurangkan sesuatu pun dari hutang itu. Jemaah Jumat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, mutakhir ini paparan-paparan di media sosial sering membicarakan perihal keculasan individu dalam membayar hutang mereka. Senarionya rakan sekerja yang dahulunya teman suka dan duka kini mula bermasam muka. Jiran tetangga yang dahulunya teman mesra kini bersindir-sindiran sambil membuka pekung di dada. Begitu juga adik-beradik yang dahulunya sering bertanya kabar meluahkan rasa, namun kini tidak bertegur sapa berbulan-bulan lamanya. Persoalannya, mengapa semua ini terjadi? Jawabannya, kerana keculasan individu tersebut dalam membayar hutang yang merupakan amanah besar ke atas dirinya. Justru itu, sadarlah wahai jiwa yang terbelenggu hutang, bahawa amalan melepas tangan dengan membayar hutang bukan sahaja memberi kesan negatif dalam perhubungan kita di dunia, bahkan mendapat ancaman yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Khususnya bagi mereka yang cuai, culas, lagi leka dan membayar hutang mereka. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang bermaksud, roh orang yang beriman itu tergantung ditangguhkan hisab amalannya disebabkan hutang, sehingga dibayarkan hutangnya untuknya hutang tersebut. Hadis riwayat At-Tirmizi. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap perbuatan yang lahir daripada kita pasti akan diiringi sebuah tanggungjawab. Tamsilnya, jika berkata akan sesuatu, pastikan ianya benar belaka. Jika menulis suatu bicara, pastikan ia penuh dengan rasa, dan jika berbuat janji, pastikan ia ditunai akhirnya. Demikianlah juga halnya dengan persoalan hutang. Jika berhutang dengan sesiapa sahaja, sama ada rakan sekerja atau jiran tetangga, pastikan akhirnya dilunaskan tanpa banyak alasan bicara maupun tangguhan demi tangguhan tanpa nokta. Perbuatan bertangguh dalam membayar hutang sedangkan ia berkemampuan merupakan suatu kezaliman di sisi agama Islam, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, matulul waliyil zulmu, yang bermaksud menangguh pembayaran hutang bagi orang mampu ialah satu kezaliman. Hadis riwayat Al-Bukhari. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ingatlah bahawa berhutang bukan satu kemestian, bahkan hanyalah bersifat pilihan. Kehidupan tanpa hutang merupakan kehidupan yang didambakan oleh semua insan, karena ia mampu membawa kepada ketenangan dalam perhubungan. Justru menyimpul khutbah pada hari yang mulia ini, khatib ingin menyampaikan pesanan berikut. Yang pertama, berhutang sesuatu yang diharuskan di sisi Islam, namun uruslah ia sesuai dengan tuntutan kelangsungan hidup dan bukanlah sekadar memamerkan kesenangan dunia. Dan yang kedua, hutang adalah amanah, maka jangan pula culas dalam menunaikan amanah kerana kesannya akan membuat jiwa kita merana. Dan yang ketiga, jika hutang maka bayarlah dengan segera. Sifat suka bertangguh dan melunaskannya merupakan satu kezaliman dalam agama. Oleh yang demikian, sekali lagi khatib berpesan agar bertakwalah dengan perihal hutang piutang. Di dalamnya terkandung nilai amanah sebagai seorang yang beragama. Padanya juga terkandung ancaman yang dijanjikan oleh mereka yang sering mengabaikan peringatan. Renungilah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 29. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradin minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Shadaqallahul azim. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman,
Janganlah kamu makan, yaitu gunakan harta-harta kamu sesama kamu dengan jalan yang salah, yaitu tipu, judi dan sebagainya, kecuali dengan jalan perniagaan yang dilakukan secara sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu berbunuh-bunuhan sesama sendiri. Sesungguhnya Allah sentiasa menghasihani kamu. Barakallahu li wa lakum. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. آمين. بسم الله. اللهم صل على سيدنا. اللهم صل على سيدنا. اللهم صل على سيدنا. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والتسليم على نبيه الكريم. فقال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. آمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أنزل الرحمة والبركة والهداية والسلام والسكينة والsehat daimah ta'ala malikina kebawadul yang maha mulia Sri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agung wa kadzalika ala fahamatir ra'isil alam, Tuhan yang terutama yang di-Pertuan Negeri Sabah. Waj'alillahumma hazihil baldata wa sa'ira bi'adil muslimin aminatan mutmainnah innaka ra'ufur rahim. Allahumma adfa'anna al-bala wal waba wal fasya wal munkar wal mihan wal fitan ma zahra minha wa ma batan min baladina hadza khassa wa min buludanil muslimin amma innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, selamatkanlah saudara kami yang dizalimi di bumi Barakah Palestina. Kasihanilah dan limpahkanlah rahmat-Mu ke atas mereka. Ya Allah, naungilah kehidupan kami di estate ini, di kampung ini, tempat kerja kami ini, mencari rezeki, negeri dan juga negara kami. Hiasilah diri kami dengan sifat terpuji dan jauhi kami daripada sifat yang keji. Jadikanlah kami dan keturunan kami orang-orang istiqamah, mendirikan salat secara berjamaah, menunaikan zakat, berpuasa dalam bulan Ramadan, mengerjakan ibadah haji, mewakafkan harta dan berinfak pada jalan yang Engkau ridai. Sesungguhnya hanya kepadamu dia ya Allah tempat kami mengadu dan memohon pertolongan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah walhamdulillah. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسأله من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.